وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الوصية. Wasiyah disebut setelah daripada bab faraid, sebab dia ada kena-mengena jugalah dengan orang mati. Bab wasiat ni kita kata apa, tabarruk setelah kita mati, wasiat. Dan ini di antara bab yang terakhir dalam bab muamalat. Selepas wasiyah, bab isa'. Wasiat dan isa' ni lebih kurang samalah. Dua-dua ni lepas mati. Wasiat ni lagu sedekah tapi lepas mati. Isa' ni macam wakil tapi lepas mati. Jadi al-wasiyatu, dia kata lughatan al-isal. Wasiat ni dari segi lughah, dari segi bahasa Arab, asal maknanya adalah al-isal. Makna al-isal ni maknanya kita kata apa? Penyambungan lah. Penyambungan. Kenapa wasiat dipanggil isal? Kenapa bab ini disebut wasiat? Sebab wasiat ini seolah-olah orang yang berwasiat tu dia menyambungkan kebaikan di dunia dengan kebaikan di akhirat. Bila dia wasiatkan sesuatu di dunia, dia kata aku mati nanti rumah ni bagi dekat fulan-fulan, bagi kat anak yatim. Maknanya dia menyambungkan amalan apa benda tu, kebaikan yang di dunia tu menjadi saham dia di akhirat. Menjadi saham dia di akhirat. Bila dia mati, maka orang pun sedekahkan rumah dia tu, maka pahala dapat ke dia di akhirat lah. Sebab tu dipanggil wasiyah. Asalnya dulu wasiat ni wajib. Tiap-tiap orang nak mati kena wasiat. Sehinggalah kita kata apa, dinasakh ayat wasiat ini. Dinasahkan ayat wasiat ini. Kodak dulu semua kena wasiat. Kemudian datang pula ayat mawarith, ayat harta-harta pusaka, menasahkan kewajipan wasiat. Bila nak mati ada. Dalam Al-Quran kan, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairan, kutiba apa? Al-wasiyatu. Kena wasiat. Difardukan atas kamu, wajib lah. Kutiba alaikum makna wajib lah. Wajib atas kamu bila kamu datang kematian. Kalau kamu ada khairan, ada kebaikan, harta dan sebagainya, kena apa? Kena wasiat. Kita kena wasiat. Kemudian turun ayat al-mawarith, ayat waris apa, harta pusaka, maka menasah kewajipan, maka tak wajiblah kita nak berwasiat. Tetapi kalau kita ada hak-hak ataupun benda yang kita simpan ataupun sebagainya, kalau kita takut kita tak wasiat, benda tu hilang, orang tak tahu, maka wajib ketika itu kita wasiat. Dan wasiat ini nombor 2 lepas daripada sedekah. Nombor 2 lepas daripada sedekah. Yang afdalnya sedekah ketika kita hidup. Ketika kita hidup. Dah nak mati baru nak wasiat ni. Dah Nabi kata apa? Thuluth sahaja, sepertiga. Wasiat kalau kita nak mati tengah-tengah nazak tu, nak mati hanya lulus sepertiga sahaja. Tak boleh banyak-banyak. Kalau ada 3 juta, dia kata 2 juta bagi kat anak yatim, budak pondok apa semua, lulus tak? Tak lulus semua, hanya sepertiga. Waktu hidup kuat, tak mau nak sedekah. Yang afdalnya sedekah ketika kuat. Sebab Nabi kata sedekah yang paling afdal ni bila? Nabi kata afdalus sadaqah ni wa anta syahih. Pertama ketika kita sihat. Itu hak paling afdal. Antara sakit dengan sihat. Orang sakit sedekah dengan orang sihat sedekah. Orang sedekah waktu sihat ni pahala dia lebih daripada orang sakit. Dan syahih waktu hang kedekut. Kita berasa kikir, waktu tu afdal. Main tabung masjid lalu kat depan,
Rasa kedekut sayang ke duit. Waktu tu sedekah. Maknanya pahala lebih daripada orang hak sedekah. Orang sebelah kita sedekah RM10 dengan hati yang dermawan. Kita ni sedekah dengan tekat-tekat RM1 nak masuk. Kedekutnya saya tekat-tekat nak buh. Tapi pahala kita lebih daripada pahala orang yang kikir. Tapi dia paksa lah maknanya. Dia paksa nafsu dia untuk melepaskan benda yang dia sayang tu. Hak tu afdal. Nabi kata kalau hang rasa kedekut, sedekah hak tu. Hak tu paling afdal sekali. Dan ketiga, ta'ammalul ghina. Ketika apa? Kita bercita-cita nak kaya. Nego laku. Buat ni jadi. Perniagaan koi laris. Jadi kita berasa, duk kira duit kau ni, kalau aku ni lagi kaya, kalau aku simpan ni lagi kaya, aku simpan ni lagi kaya, aku kaya. Duk bercita-cita kaya. Nabi kata, time tu paling afdal sedekah. Paling afdal sedekah. Sebab kita nakkan kekayaan, Nabi kata, tentu. Kalau kita sedekah waktu hati kita kosong tak ada apa, dapat pahala. Afdal juga. Tapi hak ni, ketika kita duk berangan nak jadi kaya, Nabi kata, sedekah. Itu paling afdal. Dan juga yang keempat, ketika apa? Takhshal faqra. Ketika mana engkau takut kefakiran. Hang takut miskin. Ni kalau aku sedekah ni mati mampu. Orang dah kata mampu nak makan apa? Sedekah RM5 mampu. Mana ada orang sedekah RM5 mampu? Tak ada. Tapi kita tengah takut kalau aku sedekah ni habis duit. Tengok dalam dompet aku dah RM10. Sedekah RM5, tinggal RM5. Kita takut kefakiran. Kalau aku sedekah habis duit. Habis duit. Ketika tu bila ingat Nabi kata hak ni hak afdal sekali. Tu kita kata kalau orang mengaji ni dia ada apa kita kata apa? Bagi semangat lagi orang kata? Motivasi. Bukan bagi semangat orang. Motivasi je lah. Motivasi boleh motivasi. Ataupun kita kata smart. Bila orang tu dia berasa takut nak miskin, dia ingat Nabi kata time ni pahala paling banyak. Dia pun sedekah. Waktu tu paling banyak. Kalau kita nak boleh wasiat 1/3 je. Lulus 1/3. Wasiat banyak mana pun lulus 1/3. Dibenarkan. Kalau kita ada 3 juta, kita wasiat 2 juta, hak lulus 1 je. Hak 1 juta lagi tak lulus. Yelah 3 juta tu nanti waris. Pusaka. Ni dah belajar bab faraid kata. Kalau tak rugi belajar faraid tak boleh faraid. Tu faraid. Sebab sahabat minta. Sahabat kata, ya Rasulullah, aku nak dekah mu ni. Tak boleh. Seperdua pun tak boleh. 2/3 pun tak boleh, setengah pun tak boleh. Lah kali akhirnya dia kata 1/3. Nabi kata wasulsu as-sulsu. Nabi kata sulus 1/3 je. Wasulsu kathir. Dan 1/3 tu pun Nabi kata banyak dah tu. Paling banyak lah. Paling banyak yang kita boleh. Paling banyak yang kita. Yang al-afdal Nabi kata sahihun syahihun ta'ammulul ghina takhshal faqra. Tadi sebut tadi. Dah nak bagi lah tu. Lagi dah banyak. Kita bagi lagi dah banyak. Kita tengok orang kaya, dia banyak bagi. Sebab tu dia kuih kaya. Bila kita banyak lah pun kaya. Hak mana hak kita Rasulullah ajak anak isterinya, cucunya begitu. Hak mana sedekah itu kekal, Nabi kata. Hak ada, hak makan habis. Hak sedekah maknanya kita buh dalam bank ada. Kita ada duit, kita takut hilang, kita simpan dalam bank rakyat, Maybank dan sebagainya. Tapi tu tak menjamin kekal. Kita buka handphone, tengok Shopee 10 bulan 10 free shipping. Ada berbagai-bagai. Kita pun tap Maybank, tolak duit habis. Habis juga. Tapi kalau kita simpan di akaun akhirat, simpan di akaun Allah punya, kekal. Hak mana kita bagi tu kekal ada. Cuma itulah keyakinan. Keyakinan. Kalau kita yakin betul, cuba perhati betul-betul. Kalau kita sedekah RM1, mai balik dah RM10. Ada, cuma kita tak perasan. Gaji bulan kita tu termasuk hak Tuhan janji nak bagilah. Kadang-kadang berpunca daripada kita sedekah. Maka gaji masuk, maka kita berniaga laku, maka datang pekerjaan, maka berbagai-bagai datang tu dengan sebab apa? Bila kita sedekah. Bila kita sedekah.
Nau' daripada jenis sedekah ini al-wasiyah. Wasiyah. Orang soleh, orang kaya zaman dahulu orang yang soleh, depa selalu berwasiat. Sebab apa? Depa ni takut mati. Dia kata kita tak tahu hidup bila banyak mana. Maka dia sentiasa berwasiat. Maka apabila Allah panjangkan umur dia tanfiskan wasiat dia tu. Kalau dia kata duit aku 5,000 ni, kalau aku mati nanti pas sedekah ke anak-anak yatim setahun dia hidup lagi. Sebahagian orang soleh dulu 2 tahun tak mati-mati lagi, dia tanfiskan wasiat dia pergi sedekah terus. Hak mana hak dia wasiat, kalau Allah panjangkan umur dia sedekah, maknanya dia dapat pahala sedekah lah. Afdal lagi. Kemudian dia wasiat lain pula. Kalau ada harta begitu. Habis. Wa syar'an tabarru'un bihaqqin. Satu tabarru' ini maknanya satu, kita kata kebajikan. Kebajikan lah kita kata. Tabarru' ni makna kita buat kebajikan. Bihaqqin, dengan satu hak. Hak kita lah. Milik kita, harta kita dan sebagainya. Mudafin walau taqdiran lima ba'dal maut. Mudafin, yang disandarkan, walaupun sandaran itu secara takdir. Takdiran, walaupun kita sandar secara takdir, maknanya tak sebut. Sandar kepada apa? Lima ba'dal mauti, bagi barang setelah daripada kematian. Sandar bagi lepas mati. Maksudnya begini, dia kata rumah ni kalau aku mati, kalau aku mati tu mudafin lima ba'dal maut. Itu dipanggil. Jadi wasiat ini kita kena sandarkan lepas mati. Bila sandar lepas mati, itu namanya wasiat. Kalau dia kata rumah ni nanti hang bagi ke abu, itu bukan wasiat. Itu hebah ataupun sedekah dan sebagainya lah. Tapi kalau dia kata rumah ni aku mati nanti, bila sandarkan lima ba'dal maut, maka namanya wasiat. Apa jenis sirah sekalipun lah. Maknanya sirah yang memberi faham kita nak tabarruk dan kita sandarkan lepas kematian. Walau takdiran, walaupun sandaran itu secara takdir. Macam mana? Seperti kita guna lafaz wasiat. Aku wasiatkan rumah ni untuk anak yatim. Tak sebut pun lepas mati. Tak, sebab wasiat itu sendiri memberi makna setelah mati. Itu maknanya walau takdiran. Walaupun lepas mati itu secara kita takdir. Kita tak sebut pun lepas mati, tapi kita sebut aku wasiat. Makna wasiat lepas hati Aku tak ada nanti ni. Dia lah tu. Raya apa? Ada raya apa? Ini raya apa sebenarnya? Ada apa? Tak ada apa dah. Macam dan wasiat itu laisa bitadbirin, bukanlah dengan tadbir. Tadbir ini maknanya hamba mudabbar. Ini dalam bab hamba-hamba nanti di bahagian-bahagian belakang nanti kita akan belajar jenis-jenis hamba. Ada yang jenis hamba yang namanya hamba mudabbar. Hamba mudabbar ini apa? Tuan dia kata aku mati hang merdeka. Itu namanya mudabbar. Daripada apa? Dubur. Dubur kat belakang. Maknanya dia merdeka bila dia dah tak ada. Tuan dia tak ada. Hang merdeka kalau aku mati. Tuan dia mati, otomatik merdeka. Itu namanya hamba mudabbar. Bukan hak ni tak. Wasiat bukan daripada hak ni. Sebab dia tak termasuk ahkam wasiat. Kalaulah dia ada seorang saja hamba dia, harta dia hak tu saja. Dia kata lepas mati hang merdeka. Dia tak tengok 1/3. Sebab apa? Sebab ni bukan wasiat. Dia tak termasuk hamba mudabbar tu, tak termasuk daripada wasiat. Wala ta'liqi itqin, dan juga tak termasuk juga dengan ta'liq itik. Ta'liq kita gantungkan dengan pembebasan. Kita gantungkan dengan pembebasan. Macam mana gantung dengan pembebasan? Contohnya dia kata apa? Ini semua cerita lepas mati. Dia kata, kalau
kalaulah anak aku kahwin, hang merdeka lepas aku mati. Hang merdeka lepas aku mati, tapi taklid dengan apa? Kalau anak aku kahwin. Maknanya kalau anak dia tak kahwin, merdeka tak? Tak, maknanya apa? Nanti hang jadi hamba anak aku. Hang khidmat kepada anak aku lah pula. Tapi kalau anak aku kahwin, tak apalah, lepas aku mati hang merdeka lah. Jadi taklid. Jadi tadbir hamba mudabbar tadi, dia tak taklid dengan apa-apa. Dia terus kata, aku mati hang merdeka. Hak ni nombor 2, aku mati hang merdeka juga, tapi digantungkan dengan satu, dengan syarat apa? Dengan kalau anak aku kahwin. Dua-dua lepas mati, tapi dua-dua ini bukan termasuk di dalam bab wasiat. Tak termasuk dalam bab wasiat. Jadi wasiat ini, sebahagian orang cerdik pandai, dia kata wasiat ini macam lampu duduk belakang kita. Sedekah ni macam lampu duduk depan kita. Lampu duduk depan kita terang, kita berjalan boleh nampak jalan. Tapi lampu kalau duduk belakang ni payah. Payah nak nampak. Kalau boleh sedekah, afdal sedekah. Dan sedekah yang paling afdal ini, yang lebih kuat hajatnya dan yang lebih dekat dengan kita, maka lebih afdal. Semakin dekat dia dengan kita dan semakin berhajat dia kepada sesuatu, sedekah ketika itu afdal. Sebagai contoh, kita ada dua adik-beradik, seorang abang, seorang pakcik. Dua-dua berhajat. Siapa yang lebih afdal kita sedekah? Abang. Sebab dia mahram dan dia rahim. Dia ada rahim, hubungan kekeluargaan. Pakcik belah mak contohlah, dia bukan qarabah, dia rahim, dia ada qarabah jugalah, tapi dia tak terima harta pusaka kan. Tapi dia bukan mahram. Ada orang yang mahram, maksud dia macam kak kita, abang kita yang paling hampir dengan kita, maka sedekah ni lebih afdal. Kak kita yang jiran dengan kak kita yang duduk di kampung seberang, hak mana lagi afdal? Kak kita hak jiran. Maknanya semakin hampir, sama ada hampir kekeluargaan ataupun hampir tempatnya, maka itu lebih afdal. Sebab tu kalau dalam Minhajul Abidin dia ada cerita kan, orang-orang yang tertipu. Dia kata orang yang rajin sedekah pun tertipu. Sebab apa? Dia sedekah orang-orang ni, adik-beradik biar, jiran sebelah rumah biar. Itu tertipu. Hak ni yang lebih perlu dia utamakan. Dan juga lihat pada kesolehan juga kan. Kesolehan seseorang, kalau ada seorang orang fasik dan seorang yang soleh, maka orang soleh lebih afdal. Orang yang jaga ahli masjid itu lebih afdal. Kalau ada penuntut ilmu dengan tidak penuntut ilmu, maka penuntut ilmu itu lebih afdal. Ini segi-segi afdal. Nak sedekah, semua sedekah lah. Cuma nak cerita afdal, ataupun kalau kita nak memilih, hak ni ke hak ni, dahulukan yang ni. Arkanul wasiyah arba'atun. Wasiat ni ada 4 rukun dia. Musin, wa musalah, wa musabih, wa sighatun. Musin, kalau contoh Zaid atau Umar, Zaid ataupun Umar. Zaid dia kata, rumah aku ni kalau aku mati bagi dekat Umar, maka Zaid dipanggil orang yang berwasiat. Bahasa Arab dia nama musin. Musin. Dan Umar orang yang menerima wasiat, namanya musalah, musalahu. Wasiat kepada siapa? Bagi siapa? Liman? Li Umar, maka Umar itu dipanggil musalahu, musalah. Dan juga wasiat kita tu benda apa? Kita bagi apa? Harta ke? Harta kita tu apa? Rumah. Maka rumah kita itu dipanggil musa ataupun musanbih. Musabih, musabih, yang diwasiatkan dengannya. Dan juga lafaz yang kita ucapkan itu, rumah ni kalau gini-gini bagi ke Umar, itu namanya sighatun. Kena ada hak ni. Orang yang berwasiat kena ada. Orang hak terima
wasiat kena ada, benda yang kita wasiat pun kena ada, dan kena ada sirah. Dalam mazhab kita kena ada sirah. Rumah ni saya duduk sebab saya terimalah ada keluarga jiran yang bagi. Dia bagi rumah ni pada saya, wasiatkan kepada saya. Siapa dia yang wasiatkan hang? Adalah dia jiran. Siapa dia jiran tu? Tak ada murid. Tidak sah. Kena ada macam mana ni kan? Kena ada lah. Tahu ataupun tidak tahu maksudnya kena ada lah. Maksud di sini contoh dia memandai-mandai lah. Dia kata wasiat nak duduk. Tak boleh. Yang penting kena ada lah. Kena ada. Wasiat kepada siapa pun kena ada. Saya wasiatkan rumah ni lah untuk diduduki. Nak wasiat kat siapa? Siapa nak duduk? Jin. Nak kena ada lah. Nak jin ke apa ke? Jin pun nak juga rumah. Bagi kat dia duduk. Orang tinggal duduk. Habis. Syurutul musi, orang yang berwasiat, mudah saja syarat dia ada 3 taklif. Pertama mesti mukallaf. Maknanya kanak-kanak boleh tak? Tak boleh. Tak sah kanak-kanak. Wal hurriyah, mesti merdeka. Maka orang yang hamba tidak boleh. Wal ikhtiyar, dan dia mesti ada pilihan. Kalau orang kena paksa, tidak boleh. Kita paksa dia untuk mewasiatkan, tidak sah. Jadi mesti taklif. Maksudnya mukallaf ni dua lah, akil baligh lah. Bila sebut taklif ni dua lah, akil berakal dan juga baligh. Hurriyah merdeka, ikhtiyar dia dengan sukarela lah. Habis. Kemudian syurutul musalah, syarat musalah. Thalathatun, ada 3. Adabul maksiyati wa in kana jihatan. Tidak boleh daripada maksiat wa in kana jihatan, walaupun wasiat kita itu kepada jihah, bukan kepada muayyan. Musalah adalah orang yang kita wasiatkan. Kalau macam tadi Umar kan, kita wasiat rumah ni kepada Umar. Jadi Umar ini namanya muayyan. Ada yang namanya jihah. Jihah ini maknanya kita tidak ta'yin kepada seseorang. Contohnya apa? Contohnya kita wakaf kepada masjid. Itu masuk dalam jihah lah. Contohnya kepada anak-anak yatim. Itu jihah. Maknanya kita tak ta'yin kepada fulan ataupun fulan. Itu dipanggil jihah. Tak boleh maksiat lah. Kalau maksiat ni contohnya apa? Saya wakafkan rumah saya, saya wasiatkan rumah saya ini, kalau aku mati rumah ni bagi kepada orang-orang yang nak buat disko. Kampung kita ni belum ada. Tak boleh, itu haram. Ataupun buat gereja. Jadi banyak sungguh ni agama-agama sekarang kita ni satu Malaysia. Di kampung kita belum ada kuil. Jadi saya wasiatkan rumah saya kalau saya mati buatlah kuil. Tidak sah wasiat begitu. Macam orang buat restoran, tapi dia kata sekali boleh buat yang ada karaoke. Kalau maksiat tak boleh. Kalau maksiat tak boleh. Tapi kalau dia sebut benda yang harus, tak apa. Nak buat kedai tak apa. Kedai yang buatlah kedai buh karaoke dalam tu, tak boleh lah, maksiat lah. Dia tujuan dia kata nak buat ni. Kalau hak tu tambahan, hak kemudian hak tu tak apalah, wasiat tu sah, cuma benda tu buat haram lah. Hak tambah kemudian tu. Kan, yang penting waktu dia sirah wasiat itu dia tak sebutkan benda-benda yang haram lah. Itu sah. Wasiatnya. Habis. Wa kaunuhu ma'luman, dan mestilah yang kita nak wasiatkan kepadanya tu mestilah maklum, diketahui. Maksud maklum ini sama juga macam bab-bab lain. Kalau kita tidak maklum, salah seorang tu tak boleh. Saya wasiatkan rumah, kalau aku mati, rumah aku nanti bagilah kat siapa-siapa daripada anak-anak aku yang nak, ataupun anak-anak jiran aku. Tak boleh. Siapa-siapa tak boleh. Bagilah kalau aku mati rumah ni, bagilah ke Umar ke Zaid ke, ikutlah. Oh, tak boleh. Tidak tetap. Tidak diketahui. Nak bagi kat siapa? Tak diketahui. Kena maklum. Ketahui. Nak bagi siapa? Umar. Bagi Umar. Zaid. Bagi Zaid. Nak bagi kat anak yatim? Bagi anak yatim. Begitu. Wa kaunuhu ahlan lil milki.
in kana muayyanan. Kalau musalahu yang diwasiatkan baginya itu muayyan, maknanya seorang tadi kan, orang yang ditentukan, maka mestilah syarat dia ahlan lil milki, dia orang yang sah memiliki. Maknanya apa? Kalau mayat sah tak? Mayat tak sah. Saya bagi wasiatkan ini untuk mayat, tak sah. Ataupun untuk binatang, tak sah. Kecuali kalau dia tambah. Ada kata, ni padang saya ni, saya kalau mati nanti bagilah buat makan kambing-kambing Pak Abu. Contohlah. Itu sah. Sebab apa? Bagi makan tu hak milik tuan dia lah. Tuan kambing, bukan kambing. Kambing tak boleh milik apa-apa. Rumah ni bagi kat kambing. Mana boleh? Kambing bukan boleh memiliki. Tak sah lah. Syarat dia mesti ahlan lil milki. Terus mudah ya. Syurutul musabih, benda yang kita nak wasiat tu salasatun, kena ada 3. Kaunuhu maqsudan, mestilah benda itu benda yang maksud, diqasad. Maksud dia apa? Maksud ini dituju orang nak benda tu. Maksudan yakni yang diqasadkan, maksudnya benda tu orang mau, bermanfaat lah, contohnya begitu. Maknanya orang mau benda tu. Tak boleh lah kalau di dalam kitab-kitab selalu kalau bukan maksud ni dia buat misal macam darah. Zaman dulu darah memang tak dimaksud. Saya wasiatkan kalau saya mati ambil lah darah-darah ni. Darah-darah tak sah. Sebab apa? Dia siapa nak darah? Buat apa? Tapi zaman lah darah ni orang mau. Itu lain ceritanya kan, sebab perbezaan zaman. Ataupun benda-benda lain lah, benda-benda yang tak mau. Taik-taik lembu kat belakang rumah saya tu. Dia benda, kalau benda tu maksud tak apa, kalau tidak maksud tak boleh lah. Wa kaunuhu qabilan lin naqli ikhtiyaran, dan benda yang kita nak wasiatkan itu mestilah menerima pindah secara ikhtiar. Boleh dipindahkan. Duit boleh pindah milik tak? Boleh pindah milik. Pindah ni maknanya pindah milik lah. Lebih kurang begitu. Rumah boleh pindah milik. Harta boleh pindah milik. Macam kita buat dengan hospital, contoh kita buat yang derma organ tu, kita wasiat juga lah. Derma organ. Wasiat lepas mati dengan keizinan dia kan, dia sign tu. Khilaf pendapat lah. Habis boleh menerima pindah. Ada benda yang tak boleh pindah, macam had qisas, itu tak boleh pindah tu. Wa kaunuhu mubahan, dan benda tu mestilah mubah, benda tu mesti harus. Kalau benda tu benda haram, contohnya apa? Botol-botol arak, tak boleh. Benda yang haram, contohnya alat-alat permainan yang haram, alat permainan judi ke apakah, tak boleh. Benda-benda yang haram tak boleh. Benda yang mubah sahaja boleh. Lukisan yang baik tak apa. Lukisan yang baik tak apa. Lukisan yang menimbulkan fitnah. Fitnah apa fitnah? Fitnah ni suatu benda yang menggoncang keimanan, itu fitnah lah, maknanya menimbulkan dosa. Saya ada buat lukisan tapi bentuk orang. Kalau lukisan bogel, tak. Itu tak boleh lah kan. Dia benda yang menimbulkan fitnah, haram lah. Asal lukisan tak ada apa, dia bukan aurat. Kita lukis gambar orang perempuan, tu bukan perempuan. Asalnya begitulah. Asalnya sama juga dalam kalau kitab fiqh, seorang guru dia melihat muka anak murid dia melalui, kalau cerita dalam kitab dulu, tengoklah ayat. Tengok muka perempuan haram tak? Tengok muka perempuan melalui ayat. Ulama fiqh fuqaha kata ni kita cerita melihat tanpa ada syahwat dan sebagainya lah. Maksudnya dengan melihat, adakah haram? Tak. Sebab apa? Kita tengok pantulan di air tu, kita tengok ayat, bukan kita tengok aurat. Kalau perempuan tu buka muka ada khilaf. Ada khilaf haram tak haram melihat. Contohnya kalau tengok aurat, adakah haram?
Itu bukan aurat. Aurat ni kita tengok mubasyarah tu. Kita tengok terus di badan dia. Itu pun namanya melihat aurat. Tak ada syahwat pun haram. Perempuan pakai singlet. Dia tengok haram tak? Tak ada syahwat. Allah, tua umur 70. Syahwat apa? Tak lalu. Hang tak lalu, hang tengok apa? Dosa juga. Dosa juga sebab aurat. Bukan kata perempuan, kalau kita tengok aurat lelaki pun sama juga. Bukan ada syahwat, takkan ada syahwat tengok pungkuk lelaki kan dengan hitam, takkan ada syahwat. Mana ada. Tapi sebab aurat maka haram melihat. Tak sama dengan melihat gambar. Kan. Kita tengoklah gambar buku kan, buku majalah ada buku gambar perempuan pakai gitu. Asal melihat di situ bukan melihat aurat, maka tidak haram. Yang menjadi haram apabila membawa kepada syahwat. Yang tu yang haram. Melihat gambar, melihat YouTube, melihat video, melihat TV. Kita tengok TV itu kan. Kalau tengok tak ada syahwat apa, itu bukan haram. Sebab apa? Itu bukan aurat. Itu gambar. Tetapi kalau membawa kepada naik syahwat, itu haram. Naik syahwat ni, tengok tiang ni berasa naik syahwat, apa haram? Kan? Tengok tiang ni geram. Apa dia yang geram kat tiang ni? Tak tahu. Tengok dia geram, dia naik syahwat. Lain macam. Haram tengok tiang kalau naik syahwat. Bukan kata tengok orang, tengok kambing pun haram Tengok kambing jalan baik punya, dia tahu geram. Buat kemar mulut, tengok kambing buat kemar mulut. Hak tu haram. Walaupun kambing, sebab syahwat tu menimbulkan naik fitnah tu, ada fitnah padanya, itu yang haram. Jadi balik pada lukisan tadi, asalnya tidak haram lah. Asalnya, tapi benda tu boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya. Sebab itulah haram. Dan mana syarat sirah dia? Ni asas mudah saja. Di dalam Fathul Mu'in bincang banyak. Apa hukum wasiat kepada makbarah, kepada kubur-kubur. Dia ada banyak bincang sanalah. Di sini asasnya beginilah. Sirah dia lafaz yush'iru biha. Ada lafaz yang memberi isy'ar, memberi faham dengan wasiat tadi. Tak mesti kena kata aku wasiat dah. Yang penting kita faham bahawa rumah itu diberi kepada siapa-siapa setelah dia mati. Dihadiahkan, disedekah pada siapa. Rumah ni kalau aku tak ada nanti ambil kat ni lah awang, bagi kat awang. Contoh. Motor ni aku tak ada nanti aku mati nanti bagi kat Saidun, contohnya. Jadi orang faham, tak sebut wasiat pun orang faham lah. Lafaz yang memberi faham. Yush'iru biha. Memberi faham pada wasiat. Contoh dia apa? Suratul wasiyati an yaqula Zaidun awsaitu li Amrin bi 100 dinar. Aku wasiatkan bagi Umar dengan 100 dinar. Ini contoh wasiat bagi muayyan. Mana musin dia? Orang yang berwasiat Zaid. Mana Musa lah? Umar. Mana Musa bih? 100 dinar. Sirah dia awsaitu li Amrin bi 100 dinar. Aku wasiatkan bagi Umar. Au yaqul, ini contoh wasiat bagi jihah. Awsaitu lil fuqara. Aku wasiatkan kepada fakir. Maknanya siapa-siapa yang nama fakir boleh terima bihadhihi dhai'ah, dengan ini dhai'ah ini ardun mughallah, makna dia bumi yang ada apa? Ada macam ada buah-buahan, contoh-contoh lah. Ada hasil. Contoh dia ada kebun, dia ada ladang apa, dia kata ni aku mati ni 1/3 dari kebun aku ni, kebun dia tu memang 1/3 daripada harta dia. Dia kata aku wasiatkan bagi kepada orang-orang miskin kampung ni. Maka boleh pakai orang miskin, boleh ambil, boleh pergi makan dah. Habis. Itu wasiat. Secara ringkasnya asas begitu. Kemudian al-isa' pula. Allah. Isa' ini sama macam wasiat. Cuma beza dia apa? Ini bukan tabarruk. Kalau waktu hidup namanya wakil. Aku hampir pergi kedai beli cokotiao. Contohlah, ni anak aku pergi sekolah ni aku tak boleh pembek, hang pembek kan? Itu namanya wakil. Kita wakilkan kepada kawan kita untuk ambil anak kita. Tapi kalau kita wakilkan dengan
tasarruf suatu urusan setelah kita mati, itu namanya isa. Macam wasiat kah? Aku mati nanti anak aku ni hang tengok sana. Itu dia panggil isa. Allah Allah. Boleh tu ke? Boleh. Ini berat sikit ni. Tak berat mana lah. sikit lah. Berat sikit lah. Miftah nah. Hukmu ikhtilafiz zawjaini fil raja'. Hukum apabila bersalah-salahan suami isteri dalam bab rujuk. Seorang kata rujuk, seorang kata tak rujuk, seorang kata rujuk habis iddah, seorang kata rujuk tak habis iddah. Pakat main bergaduh depan qadhi. Ini kalau bab qadhi lah, kalau dia jadi qadhi. Kita kalau jadi ustaz, kalau ramai tanya, ustaz, ni saya rujuk bini saya ni, tapi saya rujuk tu duk iddah duk ada lagi. Tapi dia kata dak, iddah dah habis dah, baru hang rujuk. Macam mana ni ustaz? Bini saya ni, macam mana nak buat? Buat cengeng boleh. Ramai tanya dia dah. Jadi katanya idza da'a zawju, apabila mendakwalah, ini masalah yang pertama. Ar-raj'ata, mendakwa rujuk, wal halu annal iddata baqiyatun, dan keadaan bahawa adalah iddah itu baqiyatun, masih ada. Maksudnya di sini isteri kata tak. Suami kata, ustaz, saya rujuk isteri saya. Bini dia kata, dah, dia tak rujuk pun. Ustaz pun tanya, iddah habis lagi? Iddah tak habis lagi ustaz? Kalau begitu, suddiqa bila yamin, dibenarkan ia suami, ai zawju, bila yamin, tanpa perlu kepada yamin. Tak perlulah nak sumpah atau saksi sebagainya, tak perlu. Kenapa? Liqudratihi ala insya'iha hina idzin, kerana kemampuannya suami ala insya'iha, di atas menjadikan rujuk tadi, hina idzin, ketika itu. Sebab apa? Iddah kan tak habis lagi. Kalau bini kata, ni aku rujuk balik aku mah. Jadi tak jadi ya? Jadi rujuk ni selama mana ada iddah boleh rujuk, maka kita menangkan suami. Itu masalah pertama, mudah. Masalah kedua, wa inidda'aha ba'da qida'il iddati, dan jika mendakwanya ay ar-raj'ah ba'da qida'il iddah, setelah daripada habis taman iddah, wa ankaratha az-zawjatu min asliha, dan mengingkarlah ia raja'ah tadi, az-zawjatu, oleh isteri, min asliha, dari asalnya, asal rujuk. Masalah kedua, laki dia akan mai, dia kata, ustaz, saya rujuk bini saya. Rujuk tak apa? Bini dia kata, dak ustaz, dia tak rujuk pun. Bini kata dak, suami kata ya. Ustaz pun tanya, rujuk iddah habis lagi? Habis dah ustaz. Saya habis dah. Jadi macam mana? Fahiyal musaddaqah, maka isteri itu musaddaqah, dibenarkan dia. Kenapa? Kerana kita ambil asal masalah, li'annal asla adamuha, kerana asalnya adalah ketiadaan rujuk. Jadi rujuk ni dalam bab, kalau banyak masalah kaedah kita ambil kepada asal, betul tak? Kalau syak 2 3 ambil asal 2 lah. Kentut tak kentut, kentut tak kentut. Tak kentut lah. Asalnya tak kentut tu, betul. Kalau ada wuduk tak ada wuduk, ada wuduk batal wuduk, ambil ada lah, sebab asalnya tak batal. Kalau wuduk ke tak wuduk, tak wuduk sebab asal tak wuduk. Begitulah. Sama juga di sini. Rujuk ke tak rujuk? Bini kata tak rujuk, suami kata rujuk. Jadi asal ada ke tak ada rujuk tu? Asalnya tak ada. Rujuk tu datang kemudian. Jadi kita menangkan isteri lah, sebab asalnya tidak ada. Okay, jelas. Nombor 2 pun mudah. Okey, masuk step yang kedua pula. Level kedua. Kata, amma idza da'a ba'da inqida'il iddah raja'at
Raja'athu Raja'athu Mana kita apabila mendakwalah suami, mendakwa apa? Raja'atahu. Gitu. Raja'atahu baris dia bubuh pelan. Setelah daripada habis iddah, rojoknya suami fiha ay fil iddah, di dalam iddah. Fa ankarat, maka engkarlah isteri. Yang angkarat ni ay annaha fiha, bahawasanya rojok itu dalamnya. Masalah kedua, suami datang dengan isteri, habis dah rojok, habis dah iddah, dah habis dah. Dia main Datuk Ustaz, saya rojok dah isteri saya. Kita pun tanya bini dia, betul ke dia rojok? Oh, tak boleh. Betul Ustaz, dia rojok saya punya. Betul. Tapi dia rojok lepas habis iddah. Suami kata, dah saya rojok dalam iddah. Saya rojok iddah tak habis lagi. Bini dia, tak habis dah iddah Ustaz guna. Maka kita lihat, fa inittafaqa ala waqtin qida, ala waqtil inqida. Kalau ittifaq kedua-dua suami isteri tadi, ittafaqa ay az-zawj wa zawjah ala waqtil inqida, atas waktu habis tamat inqida iddah dia. Contoh dia apa? Kayaumil jum'ati wa qala raja'tuki yaumal khamis faqalat balis sabti suddiqat hiya biyaminiha. Maka dibenarkan ia dengan sumpahnya. Jadi masalah ni masalah ini, apabila masalah perselisihan, kita cari ittifaq. Ni kena lukis sikit. Takut tak lapar. Jumaat, Khamis, Sabtu. Maka kita tanya dia, rojok habis bila? Rojok bila? Iddah habis bila? Suami isteri sepakat mengatakan habis Jumaat. Isteri pun kata Jumaat, suami pun kata Jumaat. Muafakat di sini. Muafakat pada ada inqidha pada hari Jumaat, ada tamatnya iddah pada hari Jumaat. Cuma suami kata aku rojok dia hari Khamis. Suami kata sini. Suami zauj. Bini kata tak dia rojok hari Sabtu. Maka kita nak menang siapa? Kita menang suami isteri dengan sumpahnya. Sebab apa? Sebab pada masalah ada yang tak sama, ada yang sama, kita ambil yang sama. Apa? Dua-dua kata habis iddah hari Jumaat. Tanya lagi, tok lagi, hang iddah dia habis bila ni? Hari Jumaat saya. Betul dia habis hari Jumaat? Nak iddah hang habis Jumaat? Betul tak? Habis hari Jumaat. Maka bila habis iddah hari Jumaat, maknanya ada rujuk tak? Mana ada rujuk kalau ada habis? Kalau rujuk tak ada inqidha. Iddah 3 bulan kan? Baru iddah sebulan dia rujuk. Aku rujuk Minah, baliklah rumah Minah. Tak ada siapa nak masak nasi goreng. Ada tak inqidha iddah? Ada tak tamat habis iddah 3 bulan? Mana ada, baru separuh. Inqidha ni tidak ada. Inqidha ni bahasa Melayu apa? Nak abang apa? Bahasa Melayu. Habis iddah 3 bulan. Habis iddah. Habis iddah. Habis iddah. Inqidha ni habis iddah. Kalau dia rujuk di sini, ada tak ni? Mana ada? Habis iddah ni takkan ada kalau ada rujuk. Tapi bila ada habis iddah, maknanya tak ada rujuk. Hang kata habis iddah, hang pun kata habis iddah. Bila masa rujuk? Dah habis iddah, bila masa rujuk? Orang gitulah. Itu kaidah ulama buat begitu. Ambil yang ittifaq.
Dalam jahat laki kata hari kami. Yang hari kami. Maknanya kita tak pakai. Sebab hang dah bukti. Hang ni cerita dia sebab sepakat dakwa saja, bukti apa semua tak ada apa semua kan. Jadi hang dah bukti kan tak ada. Ni tu cerita dia kita panjang lah kalau ada bukti ke apa tu lain cerita lah. Ni pakat main dakwa saja. Rujuk hari kami. Bini kata dak. Satu. Nak percaya siapa? Nak percaya siapa? Okey, tak boleh percaya tu. Apa yang hampa sepakat dua-dua? Hari Jumaat kami habis dah. Oh. Kalau macam tu tak ada rujuk dah habis dah. Sebab kita tak payah cerita. Habis hari dah hari Jumaat. Kalau hari Jumaat habis tak ada rujuk, kita kata gitu. Maknanya perkataan suami ni kita tak pakai. Tapi yang ni kena sumpah. Hang sumpah dia kata suddiqat hiya bi yamini. Hang kena sumpah. Hang bersumpah wahai isteri bahawa suami hang ni mencerai merujuk setelah habis iddah iaitu pada hari Sabtu. Maka dia pun sumpah dengan tanpa keraguan. Ini ada dalam bab dakwa anu ada pula kalau perempuan tu duk takut nak sumpah, tak mau nak sumpah, tu ada bab lain lah. Ini cerita dia sekadar begitu sajalah. Suami isteri tu pun sumpah, wahai Tuan Qadi saya bersumpah, contohlah. Maka menang isteri. Kes yang ketiga. Sumpah apa? Ni sumpah tak boleh. Annaha la ta'lamu annahu raja'aha yaumal khamis. Sumpah yang ni. Sumpah bahawasanya isteri itu la ta'lamu, tidak mengetahui ia, annahu bahawasanya suami itu raja'aha, merujuk dia pada hari Khamis. Hang kena sumpah wahai isteri, leha hang sumpah. Hang sumpah bahawa hang tak tahu kata suami hang rujuk hari Khamis. Suami dia tak, saya rujuk hari Khamis, Ustaz. Dia rujuk hari Sabtu, Ustaz. Leha, hang kena sumpah kata hang tak tahu. Saya bersumpah, Ustaz, saya tak tahu bahawa suami saya rujuk saya hari Khamis. Yang saya tahu hari Sabtu. Maknanya apa? Maknanya dibenarkan dia lah. Sumpah pasal dia tak tahu dan dibenarkan. Jadi ini dari segi hukum dunia lah begitu. Sebab kita tak boleh nak mengerti qadi tu dia bukannya tahu kan, dia bukan tahu hang sumpah cerai hak ni betul nak tahu. Jadi mengikut kaedah dan hukum zahirnya begitulah. Tapi qadi ni cerdik, kena cerdik lah. Dia ada korinah berbagai-bagai lagi. Kalau dia nampak ada unsur-unsur penipuan salah seorang, tu dia kena bijak lah. Tu masuk dalam bab bidang bab qadi tu, dia ada bidang khas, bab khas lagi, dia bincang banyak lagi lah. Ini sekadar hukum asasnya begitulah. Habis di situ. Kalau ittifaq habis iddah. Masalah seterusnya, wa inittafaqa ala waqtir raj'ah ka yaumil jum'ah wa qalat in qadat iddati yaumal khamis wa qala balis sabti suddiqa huwa biyaminihi. Suddiqa ay huwa biyaminihi. Jadi kalau ittifaq kedua-dua suami isteri waktu rujuk hari Jumaat, bukan ambil iddah. Ittifaq apa? Rujuk hari Jumaat. Tapi wa qalat in qadat iddati yaumal khamis. Bini kata habis iddah hari Khamis. Suami kata balis Sabti, dak Sabtu. Ni suami kata. Jadi pakak bergaduh. Lah hang rujuk dia bila? Saya rujuk dia hari Jumaat, saya. Betul ke lelaki hang rujuk hari Jumaat? Betul, Ustaz. Tapi waktu tu habis dah iddah saya. Iddah saya habis hari Khamis lagi. Suami dia kata, dak Ustaz, iddah dah habis hari Sabtu. Habis hari Sabtu. Maka nak betul siapa? Hak mana hak betul ini? Iddah habis Sabtu kan? Iddah Khamis. Bini kata, Khamis Ustaz. Suami dia kata, Sabtu Ustaz. Siapa nak pakai? Bila ada belaga dua benda, kita tak usah ambil hak belaga, ambil hak muafakat. Lah, betul ke hari Jumaat rujuk? Suami kata, betul rujuk hari Jumaat. Betul hari Jumaat? Betul. Maka menang siapa bab ni? Menang suami dengan sumpah. Sebab apa? Sebab suami kata rujuk, isteri pun kata rujuk. Bila ada rujuk, maknanya ada lagi lah iddah. Mana ada rujuk setelah iddah? Itu kaedahnya macam itulah. Betul suami yang rujuk. Betul Ustaz dia rujuk. Kalau dia rujuk maknanya dalam iddah lah.
Ini kaedah lah. Kaedah nak faham begitu. Maka suami tu dibenarkan. Wahai suami, bersumpahlah bahawa annaha manqadat, bahawasanya annaha lah manqadat yaumal khamis, annaha ha'iddah, bahawasanya iddah itu nafilah nah, tidak inqadat, tidak habis hari Khamis. Kenapa? Littifaqihima ala waqtir raj'ah, kerana ittifaq kedua-dua suami isteri di atas waktu rajak. Dan kaedahnya wal aslu adamul qida'il iddah qablahu, dan asalnya habis ke tak habis? Tak habis sebelum rajak. Apabila ada rajak, maka tak habis sebelum rajak, habis setelah rajak. Mana ada iddah habis sebelum rajak baru ada rajak? Rajak mesti sebelum habis iddah. Jadi asal habis ke tak habis? Asalnya bila ada rajak, tak habis iddah. Sebab depa ittifaq ada rajak. Gitu. Boleh oi. Habis lagi satu. Hak seterusnya dia kata fa in tanaza'a fis sabqi bil ittifaqin, maka jikalau tanaza'a, bergaduh dua lah. Tanaza' ni mana dua gaduh, kau ni kata kau ni kata kau ni, fis sabqi, pada hak dahulu. Dia kata aku rojok dulu, kau ni kata dak, habis iddah dulu. Bila ittifaqin, tanpa ada muafakat. La ala waqtil inqidha, tak muafakat pada waktu habis iddah, wala ala waqtir raj'ah, dan tidak juga pada waktu habis rajak. Hang rojak bila? Saya rojak dia hari Khamis, Ustaz. Habis iddah dia apa? Habis iddah hari Jumaat. Bini dia kata tak, dia rojak hari Sabtu, habis iddah hari Khamis. Dua-dua tak sama. Tang rojak pun tak sama, tang habis iddah pun tak sama. Semua tak sama. Lagu mana tu? Penin qadi. Fal asahhu, maka yang paling asah daripada dua pendapat. Ada satu kata begini, satu kata begini. Hak asahnya ke mana? Hak asahnya tarjihu sabqid da'wa. Kita menangkan, kita beratkan, kita rajihkan yang terdahului dakwah. Siapa dakwah dulu? Suami dakwah rojak dulu atau isteri dakwah habis iddah dulu? Tengok siapa dakwah dulu. Fa inidda'at al-inqidha awalan, jikalau isteri idda'at, mendakwa habis inqidha dahulu, summa da'a raja'atan qablahu, kemudian mendakwalah suami merojak sebelumnya, sebelum habis iddah. Bini kata Ustaz, dia dah habis saya dah habis iddah baru dia nak rojak. Suami kata tak Ustaz, saya rojak tu tak habis lagi iddah. Tengok siapa dakwah dulu? Bini dakwah dulu, maka menang bini. Maka suddiqat biyaminiha, maka menangkan isteri dengan sumpahnya, anna iddataha inqadat qabla ar-raj'ah, bahawa iddahnya itu telah habis setelah rajak. Begitu. Wa in idda'a ar-raj'ah qabla al-inqidha' al-iddah, dan jikalau suami mendakwa rajak sebelum habis iddah, suami pi dakwa dulu, dia kata iddah tak habis lagi, saya rajak dah Ustaz. Faqalat, maka suami isteri pun jawab, bitarakhin anhu, dengan berlambatan daripadanya, bal innama raja'ta ba'dal inqidha' ba'dan qidha'iha, bahkan bahawasanya engkau merojak setelah habis iddah. Maka menang suami, suddiqa bi yaminihi annahu raja'a qabla inqidha'iha, maka menang suami bahawa merojak dia sebelum habis iddah. Sebab suami dakwa dulu. Begitu. Kalau tak muafakat pada mana-mana, kita tengok siapa yang mendakwa dulu, sebab itu menunjukkan bahawa dia ni atas jalan kebenaran lah. Sebab dia pergi dulu, hamba ni kerana benar. Maka dia dakwa dulu, Ustaz, saya rojak isteri saya dah rojak isteri saya, iddah dia tak habis lagi Ustaz.
Isteri dia kata, isteri duduk lambat ustaz. Habis dah ustaz baru dia rujuk. Dia lambat. Mana menang suami, tapi sumpah dahulu. Sumpah dahulu. Tak ada saksi. Satu lagi habis sampai Muhammad tu. Fa ini da'aya ma'an, kalau dua-dua berdakwa bersama-sama bi an qalat in qadan iddati ma'a qawlihi raja'tuki au qalat. Jadi kalau sama-sama mendakwa, kata isteri in qadan iddati, habislah iddahku, ma'a qawlihi, berserta perkataan suami, raja'tuki, aku merujuk engkau. Itu masalah yang pertama. Sama-sama dakwa, sama-sama cakap saya rujuk dia ustaz. Sama-sama juga isteri kata waktu tu habis dah iddah saya ustaz. Begitu. Ataupun tuan hakim. Kalau naik hakim tak ada masalah. Au qalat, ataupun masalah kedua, qalan aqiba qawlihi dzalika fauran, ataupun isteri berkata mengiringi perkataan suami secara fauran, secara segera. Suami dia dakwa dulu, tapi dia jawab cepat. Saya rujuk dia ustaz dalam iddah. Dah habis iddah dah. Mubasyarah tu nak abang kata dia. Ini dia betul. Kalau hak tadi walaupun dia lewat tapi tarakhin, berlambatan, maka menunjuk bahawa dia ni ni mesti ada sesuatu, jawab lambat-lambat. Tapi ni tak. Dandan suami dia kata saya rujuk dia. Dah ustaz, dah. Habis dah ustaz. Baru dia rujuk. Dia jawab terus. Maka suddiqat biyaminiha, dibenarkan isteri tadi biyaminiha dengan sumpahnya. Jadi dalam bab tanazuk tak sama, iddah tak sama, rujuk tak sama, pertama menangkan siapa yang dakwa dulu. Menangkan kalau suami dulu dan isteri jawab lambat. Kalau suami dulu mesti isteri jawab lambat, maka menang suami dengan sumpah. Kalau isteri dulu, maka menang isteri dengan sumpah. Kalau sama-sama, menang isteri. Ataupun suami dulu tapi isteri jawab cepat, maka pun menang isteri. Jadi ada banyak masalah kes menang isteri. Abihullah alam. Ada lagi masalah tu, masalah khilaf-khilaf lagi ni. Kena bijak.